warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina rabbi yassir wa tuhsin wa tammim bil khair. Kitanya sampai ke muka surat berapa? 47 gitu kan? 47. Iaitu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Di situ Baginda sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannuth, iaitu beribadat beberapa malam sebelum timbul keinginan yang kuat untuk pulang kepada ahlinya, yakni anak isterinya. Di samping berbekal pula untuk tujuan yang sama. Kemudian kembali kepada Khadijah dan berbekal seperti sebelumnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Khadijah dan berbekal seperti sebelumnya untuk beberapa malam, sehingga datang kebenaran kepadanya ketika di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, "Iqra," dan seterusnya. Jadi oleh kerana hadis ni panjang juga kan, perbincangan pun panjang, kita tengok dulu setakat itu. Kembali ke muka surat 47. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Lepas dia dapat beberapa bulan, mengikut setengah-setengah riwayatnya selepas 6 bulan, dalam keadaan begitu dia dapat mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar, dan mimpi-mimpi yang terang seperti telah kita bincangkan dalam perbincangan yang lepas. Selepas itu, dalam masa itulah dia suka menyendiri. Akhirnya menyendiri itu maksudnya berbahasa kita ni khalwah ni macam khalwat, macam duduk bersunyi-sunyian dengan perempuan. Bukan begitu. Asalnya khalwah, menyendirilah. Hubbiba ilaihil khala', yani dia suka menyendiri, duduk seorang diri. Lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu. Jadi dia suka menyendiri. Ada nota 19 itu saya buat situ. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri atau berkhalwah selepas mendapat mimpi-mimpi yang benar, baik dan terang itu? Para ulama mengemukakan beberapa sebab dan faedahnya. Jadi semua ni berlaku dengan kehendak Allah. Jadi tentulah banyak faedah dan sebabnya. Antaranya ialah, satu, hati seseorang yang menyendiri akan menjadi hening, bening dan tenang. Ini kita pun boleh cuba, boleh uji sendiri kan. Kalau kita duduk sendiri senyap kan, kalau kita serabut pun dia jadi tenang. Kepada setengah-setengah orang lah, bukan semua orang. Kepada setengah-setengah orang dia tak boleh duduk bimbang kalau duduk seorang diri tu. Dia kena ada teman. Tapi dalam keadaan tertentu, setengah-setengah orang pula dia suka sendiri. Misalnya kalau nak menulis, pengalaman saya nak menulis benda-benda macam ni, mana boleh ramai-ramai.
sambil-sambil bercakap, mana boleh macam tu. Dia kena betul-betul tumpu. Jadi ini pun gitu juga. Dia akan jadi tenang jiwa kita. Sebab itulah semula jadi manusia ni memang begitu. Bila dia serabut, dia sibuk sangat, dia perlu kepada ketenangan. Itulah sebabnya orang di bandar ni keluar kan, pergi ke kampung, pergi ke pulau itu, pergi ke tempat peranginan ini nak tenang. Itulah. Yang kedua, mendapat kemudahan dan keselesaan untuk beribadat. Tidak ada gangguan. Jadi itu pentingnya, perlunya menyendiri. Yang ketiga, terhindar daripada pelbagai kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Kita tak fikir itu, tak fikir, buat kita buat semua. Jadi dalam Islam kemudiannya keadaan ini ditukar dengan apa yang kita kenali sebagai iktikaf itu. Itulah iktikaf. Iktikaf yang kemudiannya disyariatkan sampai bila-bila, ganti kepada inilah. Bila tak perlu kita pergi ke gua, ke bukit, ke mana-mana, tak perlu. Sebab dalam masjid itu kita sudah dapat sebenarnya apa yang dimaksudkan ini. Dan ada syarat-syarat dia. Bila kita jaga, ikuti syarat-syarat dan adab-adabnya, kita akan dapat juga apa yang didapati daripada berkhalwah seperti ini. Yang keempat, jauh dari hiruk pikuk dunia. Itu faedahnya. Bila kita iktikaf pun begitu juga. Kita tak boleh nak berjual beli lagi, berurusan itu, berurusan ini, tak boleh. Kena putuskan sekejap fikiran kita tu, jiwa kita dengan dunia. Dia perlu, ada ketikanya perlu. Rasulullah SAW telah mengalami keadaan ini sebelum baginda diutuskan sebagai Rasul. Yang kelima, lebih khusyuk ketika beribadat dan terhindar daripada perasaan riak atau menunjuk-nunjuk. Itu faedahnya menyendiri. Kalau kita dengan isteri kita pun mungkin timbul perasaan tu, syaitan ganggu. Dia kata, tengok isteri kamu kata kamu ni kuat ahli ibadat. Kita berasa begitu. Itu tak elok lah, tak sesuai lah. Sebab dia nak ikhlas. Jadi ikhlas tu bila kita sendiri kita buat juga, memang ikhlas betul lah. Memang ikhlas betul. Tak ada nak menunjuk-nunjuk, lama bacanya, berdirinya, tak ada. Seikhlas kita lah. Kita nak baca pendek ke, nak baca panjang ke, macam mana ke, seikhlas kita. Benda ni akan diperolehi dengan kita menyendiri. Yang keenam, dalam keadaan bersendirian dan keseorangan, seseorang lebih merasakan kekerdilan dan kehinaan dirinya di hadapan Allah. Itu antara faedah dia. Antara faedah dianya, kita akan berasa kerdilnya kita. Dan kita akan berasa ingatlah kepada mati, hidup sesudah mati, di mana tidak ada lagi orang-orang di sekeliling kita. Terutamanya pada waktu malam. Waktu malam, bayangkan Rasulullah SAW duduk di gua tu, tak ada lampu, tak ada semua pelita, tak ada, duduk dalam gelap gitu. Kalau kita buat begitu, kita akan macam-macam perasaan akan timbul. Tak payah pergi mana, di rumah kita sendiri pun tutup lampu semua tu. Duduk sendiri, kita berasa macam mana. Macam-macam lah terfikir dalam kubur yang gelap, seorang diri, tidak ada apa pun, tidak ada sesiapa pun di situ. Kita fikir macam-macam. Dan rasanya hinanya kita di hadapan Allah, perlunya kita kepada Dia. Itulah. Yang ketujuh, dalam keadaan itu seseorang akan terputus daripada segala keselesaan dunia dan perkara-perkara yang diingini nafsunya. Sekurang-kurangnya dia jadi macam kita dalam keadaan puasa. Mana tak selesa kalau di rumah tak dapat keadaan tu, tak dapat segala-galanya senang, selesa. Ni kalau di gua, bayangkan seperti di Bukit Hira tu, apa yang ada di situ? Tidak ada tilam, tidak ada katil. Takkan nak bawa katil tak ada tilam, tak ada katil, segala keselesaan itu tidak ada. Dan keinginan nafsu putus. Putus kita.
Tak ada kena-mengena dengan nafsu kiri kanan kita, tak ada. Nak sedap-sedap, tak ada di situ. Jadi perlu kita kadang-kadang berada dalam suasana itu, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat ini, walaupun dia belum lagi sebagai rasul, tetapi segala gerak-geri seorang yang akan dipilih sebagai rasul, semuanya dengan kehendak Allah. Artinya dengan restu Allah. Benda itu, cara itu elok kita buat, dan kita akan dapat sesuatu yang istimewa sebenarnya. Suatu ketenangan. Suatu ketenangan. Yang ke-8, mendapat banyak peluang untuk berfikir dan menginsafi diri. Banyak. Kita tak ada berurusan dengan manusia. Sebab itu dalam Islam ni dia ganti semua ni. Ini yang dulu. Yang kemudian untuk kita semua ni iktikaf. Dan iktikaf itu kalau bulan puasa memang ditekankan sangat. Sebab apa? Di situ nak suruh kita ni fikirlah. Berada dalam keadaan terkawal diri kita. Kalau di gua tidak terkawal. Di gua misalnya, kalau isteri itu pergi, kita boleh tidur sekali dengan dia. Masjid tak boleh. Tengok, lebih lagi di masjid. Kita nak bercakap perkara-perkara yang dunia, dilarang. Jadi apa yang diperoleh di masjid, kita akan dapat lebih lagi daripada cara-cara yang lain. Itu sebenarnya yang disyariatkan untuk kita semuanya. Dan dapat fikir di situ. Bila kita putuskan hubungan dengan dunia untuk sementara saja, bukan Islam tak ajar putuskan hubungan dengan dunia terus, tak ajar begitu. Tapi kira sudah cukup dah. Kalau 10 akhir Ramadan tu kita buat begitu, dan benda ni dibuat bukan sahaja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri dia pun iktikaf. Jadi tak ada hubungan tu. Tak ada hubungan, tak boleh nak buat hubungan dengan isteri, dengan anak, nak suka-suka seperti di rumah. Nak ketawa, terbahak-bahak, tak ada. Mesti kena terkawal. Dan ini sebaik-baiknya di masjid, tak boleh lawan di tempat lain, tak ada. Ini yang berlaku ini sebelum Islam itu mantap, kemas. Ada bimbingan-bimbingannya dalam Al-Quran tentang iktikaf, tentang apa sebelum itu. Tapi sifatnya kan, kalau kita perhatikan, banyak sama. Artinya hasil yang lebih kurang macam tu, bahkan lebih lagi kalau kita iktikaf, kita akan dapat. Mengikut kadar kita lah. Nak jadi Nabi dan Rasul tu tak ada harapan dah. Yang ke-9, oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan wahyu, maka perlu sekali jiwa beliau dipersiapkan untuknya. Antara persiapan yang diperlukan ialah jiwa yang tenang dan hati yang dapat memberikan sepenuh tumpuan dan perhatian terhadapnya. Ini semua persediaan. Jadi dia sediakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan tenang, betul-betul tenang, dan perhatian dia, tumpuan dia boleh tumpu. Itu tujuannya berada dalam khalwah. Berada dalam khalwah ataupun dalam keadaan bersendirian seorang diri. Sebenarnya banyak munafaat menyendiri, berkhalwah sendiri. Ini banyak. Sekarang ni pun, kalau tidak di lain pun, di rumah kita pun, kalau kita buat begitu, lebih baik sebenarnya, daripada kita pergi bercakap-cakap, mengumpat, buang masa, buang-buang kosong. Baik kita tenangkan diri kita sendiri. Tapi kepada setengah-setengah orang, terutamanya kalangan remaja, yang tidak terdidik dengan baik, dia risau, tak ada kerja je kalau duduk sendiri. Kalau duduk sendirian, tak ada kerja, tak tahu dah buat apa. Dah macam-macam fikiran-fikiran yang buruk itu timbul. Itu memanglah, itu tak elok lah kalau begitu. Tapi kepada orang-orang yang berpendidikan cara Islam dengan baik, sebenarnya itu peluang yang amat bernilai kepada kita untuk nak buat kerja-kerja apa saja pun. Kerja-kerja, kalau kita duduk sibuk dengan masyarakat, pergi sana pergi sini, habis buang masa, tak dapat buat benda-benda yang berfaedah
untuk diri secara berpanjangan, untuk diri kita dan untuk masyarakat. Kepada orang yang macam tu, menyendiri adalah baik. Baik. Itulah sebab hikmat Allah Subhanahu Wa Taala mendorong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyendiri ataupun suka berada dalam keadaan sendirian. Kemudian baginda menyendiri di Gua Hira. Di mana dia menyendiri itu? Di Gua Hira. Bukan dalam rumah dia, dalam bilik dalam rumah dia, tidak. Di Gua Hira. Jadi selepas ada nota situ, selepas mendapat mimpi tersebut, di samping kejadian-kejadian aneh yang baginda alami, seperti disapa dengan salam oleh batu-batu dan pokok, sudah ada dah masa itulah. Dalam masa dia dapat mimpi-mimpi itulah, dia dibagi salam batu. Dia kena ni batu, bagi salam kepada dia. Baginda suka menyendiri selepas itu dan mula berfikir serta menghayati maksud di sebalik mimpi-mimpi dan apa-apa yang telah dialami itu. Itu sebab dia jadi sepi, dia jadi macam ada sesuatu yang tak kena, tak puas hati gitu. Baginda menjadikan keheningan sebuah gua di Bukit Hira yang jaraknya lebih kurang 3 batu dari kota Mekah sebagai tempat memencilkan diri. Situlah yang dia pilih. Kenapa dipilih situ? Ada hikmatnya juga. Di samping dapat menjauhkan diri daripada hiruk pikuk kehidupan kota Mekah dan pelbagai ragam penghuninya, baginda juga beribadat di sepanjang tempoh tersebut. Di sepanjang tempoh pengasingan diri di dalam Gua Hira yang sempit itu, baginda hanya akan pulang apabila perasaan rindu terhadap keluarga tidak dapat dibendung lagi. Begitulah, dia tidak ada had, macam tak boleh sebelum 41 hari ke, tak ada macam tu. Bila dia berasa teringat sangat, ataupun nak tanya khabar lah tentang anak isteri macam mana, dia akan pulang dalam masa tu. Setelah pulang menemui keluarga, bekalan untuk tempoh pengasingan seterusnya disediakan. Jadi isterinya pun setia, faham, faham. Sebab itu nak jadi isteri kepada orang macam ni dia kena faham, kena faham sangat. Bukan Rasulullah, kepada kita yang zaman sekarang ni pun manusia tidak sama kan. Orang-orang yang macam ni kena faham. Kalau tak faham susah, tak faham susah. Kadang-kadang setengah-setengah orang tu dia suka glamour, glamour suami macam ni, suami dia tak tahu. Kadang-kadang suami tu tak ada nak senyum pun, tak ada nak bercakap, nak duduk sekejap pun tak sempat. Masing-masing kerja lah, kerja punya pasal lah ni, tugas masing-masing. Jadi kadang-kadang tak tidur bersama, nak buat kerja macam ni, tak tidur bersama. Tapi dia kena faham lah apa sebenarnya yang dikehendaki daripada seorang lelaki. Apa sebenarnya? Kalau suami kita tu kita nak ikat dia dengan benda-benda yang remeh-temeh, sedangkan dia seorang yang tinggi, kesian kat dia, rugi sebenarnya. Inilah peranan besar orang perempuan di sini, rugi. Kalau dia sibuk nak pergi, kita kata piknik, pergi sana sini di kaki bukit itu, pergi macam-macam lah sekarang ni kan, ada package itu package ini untuk sana sini, susah kalau macam tu. Tapi bukan berarti orang-orang yang seperti ni dia tak mengambil kira langsung benda tu, tak lihat langsung, tidak juga. Tetapi ada ketikanya yang perlu isteri tu kena faham, kena faham. Jangan kira nak makan nasi sekali saja, bersama-sama, jangan fikir gitu, jangan. Kesian orang yang kalau kadang-kadang orang-orang yang tinggi macam ni, dengan adanya dia rasa kena jaga, susah dah tu, susah dah. Dia rasa dia kena ambil hati kita, susah lah. Ini kepada perempuan lah. Tengok Khadijah macam mana,
Itu contohlah, contoh kita. Malah kadang-kadang apabila baginda tidak pulang untuk mengambil bekalan, Khadijah radhiyallahu anha akan membawa sendiri bekalan dengan mendaki bongkah-bongkah batu Bukit Hira. Dia naik, dia pergi sayang kepada suaminya. Suaminya tidak buat benda sia-sia, walaupun tak hiraukan dia dari satu segi, tidak bersamanya, tidak bersama anak-anaknya, dia perlu ada pengorbanan. Benda ni perlu ada pengorbanan. Contoh saya sendiri, tak usah cerita orang lain dia ada hal sendiri, kita tak tahu. Kita sendiri, saya sendiri pergi belajar hadis ni, yang kemudian saya boleh mengajar ni, setelah saya kahwin. Maknanya saya tinggal isteri, dan dapat anak-anak pertama tu saya tak ada di rumah. Tak ada di rumah. Mesti kena, kita sendiri kena sanggup, dan isteri pun kena sanggup. Kalau tidak, dia kata dia nak bersalin macam mana, sibuk, macam mana, siapa nak uruskan dia gitu gini. Benda-benda macam tu kalau kita nak ikatkan, tak akan jadi kerja. Dia perlu ada, bukan buat selama-lamanya, ada tempohnya. Jadi perlu ada pengorbanan, itu perlu semua pihak lah, bukan satu pihak saja. Kadang-kadang kerana terlalu manja, nak mesra sangat, tak boleh berpisah. Tak boleh, mesti kena faham. Demikianlah rutin yang terpaksa dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sebelum Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu yang amat besar di sebalik pengorbanan melalui hijrah dan penyendirian di Gua Hira. Ini pun satu macam hijrah juga. Hijrah sebelum hijrah yang besar. Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah ada benda macam ni. Namun sesebuah anugerah yang baik hasil daripada tafakkur dan penyendirian hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mempunyai niat dan hati yang suci sahaja. Inilah kita kalau berkait dengan agama ini yang paling penting. Tidak sama dengan urusan lain. Kalau urusan lain mungkin kita berjaya, kita dapat juga. Kalau tidak, orang-orang kafir tu tak kaya-raya lah, tak berjaya lah dia. Itu tidak. Tapi kalau bab agama ni, dia tak boleh. Itu yang pertama sekali, asas. Kena ikhlas. Nak dapat macam mana Allah SWT nak bagi, mesti kena di situ dulu. Kalau di sini tak kena, tak selesailah sampai habis. Sebaliknya, jika seseorang yang mempunyai niat, mempunyai hati yang tidak baik, bersendirian bukanlah sesuatu yang bermanfaat untuknya. Malah ada tersebut di dalam sebuah hadis bahawa syaitan akan mengambil kesempatan untuk meniupkan bisikan-bisikan jahat apabila seseorang itu bersendirian. Jadi kepada setengah-setengah orang tak elok. Jadi kalau dia menyendiri dalam bilik dia 2-3 hari tak nampak muka, kena beringat sikit. Anak-anak tu kena panggil dia keluar. Sebab apa? Macam-macam. Kita ni tahap mana? Kena sedar anak kita tahap mana. Kalau tidak, macam-macam. Dia keluar-keluar tu jadi macam lain, cakap pun lain. Terutama zaman sekarang ni kan. Walaupun dalam bilik dia boleh berhubung serata dunia. Macam-macam boleh jadi. Jadi ada kalanya bersendirian itu tidak baik. Jadi itu perlu faham lah. Bukan semua orang yang baik menyendiri itu. Sebab hadis pun ada sebut, inna syaitana ma'al wahid. Syaitan bersama orang yang bersendirian. Syaitan bersama orang yang bersendirian. Wa huwa minal ithnain ab'ad. Daripada 2 orang dia lebih jauh. Semakin ramai semakin jauh dia. Tak berani dia. Tapi ini kepada setengah-setengah orang. Bukan semua orang. Kepada Rasulullah dan orang-orang yang ada kerja dia yang sesuai dengan keadaan itu, dan dia terkawal dirinya, dia tak akan buat benda-benda yang tak baik dalam keadaan bersendirian itu. Khalwah adalah sesuatu yang sangat berguna, sangat bermanfaat.
Sebab dalam khalwat itulah kita fikir macam-macam. Kita, orang-orang yang baik tu dia akan fikir yang baik, rancangan yang baik. Tapi kalau budak-budak, terutamanya lah remaja, dalam keadaan bersendirian, sebab itulah di mana-mana pun, kerajaan mana-mana pun dia macam-macam buat program kan. Program sukan lah, main bola lah, main badminton lah, macam-macam. Itu nak mengisi lah. Dia takut kalau sendiri fikir bukan-bukan. Itu semua tu bagus juga. Jadi ada pilihan kepada kita dalam keadaan ni. Kalau kita bimbangkan diri kita, jangan duduk sendiri. Lebih baik lagi pergi berjoran dengan kawan-kawan. Sebab bahaya kadang-kadang sendiri ni, bahaya. Tapi kepada orang yang nak mendapat sesuatu ketinggian, nak mengkaji sendiri, bersendirian, adalah satu nikmat yang sangat besar. Satu nikmat, satu peluang yang bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Kalau kita dikurniakan ini dan kita dapat buat sesuatu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab nak dapat peluang bukan senang. Setengah-setengah orang tak boleh. Dia ada masalah lah yang tak boleh pisahkan dirinya. Tak boleh. Ada masalah. Kalau ada peluang tu, cubalah ambil. Dan cuba rasai kalau kita rasa diri kita aman lah. Misalnya ada kalanya orang ni memang dia boleh begitu, tapi anaknya sakit, tak boleh tinggal. Mesti diurus anak tu. Ada anak yang macam-macam kan, yang cacat, yang macam-macam lah keadaannya. Jadi dia tak akan dapat peluang tu. Dia terpaksa dengan isterinya, kena jaga. Ada masalah lah. Kadang-kadang masalah yang merundung manusia ni sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Jadi tak dapat buat apa, walaupun dia seorang yang bijaksana, seorang yang pandai, dia tak dapat buat apa. Kita nak kata takdir pun dia juga. Adalah tu hikmat di sebalik itu. Tapi kalau dapat peluang, elok sangat. Sebab dia berguna kepada setengah-setengah orang. Kepada setengah-setengah orang. Antara faktor mengapa Nabi SAW memilih sebuah gua yang berada di atas Bukit Hira sebagai tempat tahannuth baginda ialah, ini antara sebab. Kenapa dia pilih situ? Kenapa tidak tempat lain? Banyak lagi bukit lain, gua lain, kalau di Mekah pada masa tu. Tapi kenapa dia pilih ini? Ada beberapa sebab. Bila kita sudah sampai ke sini, sampailah masa kita bincangkan. Yang pertama, tempat yang sama juga pernah dijadikan sebagai tempat bertahannuth oleh datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Datuk dia pernah bertahannuth di situ juga. Jadi kita perlu tahu, masyarakat Mekah ni sebenarnya sebelum Rasulullah SAW tidak semuanya musyrik, menyembah berhala. Tidak semua. Tapi majoriti yang ramainya memanglah begitu. Ada juga di antara mereka itu yang tak mahu kepada fahaman itu, tak suka kepada fahaman itu. Mereka tercari-cari, mana nak dapat yang benar ni, macam kehilangan sesuatu. Ada yang jadi Kristian. Jadi Kristian. Seperti akan datang kita jumpa ni, macam Waraqah. Waraqah, dia jadi Kristian, bahkan jadi alim pula. Itu. Ada yang tidak. Dia cuba ikut saki baki ajaran Nabi Ibrahim, din Hanif. Dia cuba setakat mana yang ada, yang dia fikir ini sesuai, ini patut agama yang Nabi Ibrahim bawa. Ada juga yang tidak sesuai, yang sudah tidak sesuai. Itu macam nak tawaf itu jadi bertelanjang, itu sudah lari. Sudah lari daripada ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Jadi orang yang seperti ini dia kaji mana yang patut, yang munasabahnya dengan agama yang datang daripada Allah. Di situlah termasuklah datuk Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dan manusia ni begini, dari segi jiwanya manusia ni, dia kalau ada kaitan keturunan baka dia tu, dia lebih berkesan. Kalau dia ingat datuk dia dulu orang macam ni,
Kita katalah kalau dunia sekarang ni orang politik, dia mudah nak jadi anak cucunya, mudah. Sebab sudah ada lurah itu, sudah ada lurah yang mudah. Dalam bidang-bidang lain pun begitu juga. Dia mudah nak berkesan itu. Yang kedua, seseorang yang inginkan ketinggian atau kelebihan dalam agama haruslah mengasingkan dirinya daripada aktiviti keduniaan, terutamanya dengan tinggal bersendirian demi merenung dan memikirkan kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menyucikan diri daripada segala macam pengaruh dunia, barulah dia akan berjaya mendapat kebaikan di sebalik tindakan menyendiri seperti itu. Jadi ini perlu. Orang yang nak dapat kelebihan, kemuliaan, ketinggian, sebenarnya bukan agama saja, dalam bidang-bidang lain pun begitu. Dia kena sanggup, kena sanggup. Tengok Nabi Ibrahim macam mana. Dia tinggal isteri dia dengan anak kecil tu di padang pasir. Kalau kita mengikut logik manusia biasa, ini bapa yang tidak bertanggungjawab. Kita boleh kata begitu sekali pandang. Tetapi kalau seseorang itu melakukan benda-benda macam ni dengan penuh perancangan dan dengan mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak perlu risaukannya. Tak perlu. Sebab apa yang dilakukannya itu memang akan menjadi asas kepada agama yang tengok sekarang ni. Betapa luasnya, betapa besarnya agama Islam. Asalnya dua orang tu di tempat tu. Tapi perkara yang aneh-aneh, yang luar biasa, di negeri yang tidak ada air, susah, di padang pasir, kira-kiranya kalau air di situ susahlah, 2-3 timba kita cedok habis. Macam mana boleh ada air Zam-Zam yang asasnya ditendang oleh budak kecil, masih kecil? Sampai sekarang di tanah Arab yang semuanya kosong, semua tak ada air, tiba-tiba di situ air tak pernah putus, dan airnya paling istimewa. Itu di sebalik dia tinggal. Dia bukan tinggal saja, sebab dia seorang Nabi. Kalau seorang Nabi dengan bimbingan, tentunya dengan bimbingan Allah SWT. Tapi bimbingan Allah SWT pun orang yang merasa, yang menanggung tu, cuba fikirlah macam mana seorang ibu, tidak kata kita tengok dia begitu nanar, dia macam hilang fikiran, macam mana nak dapatkan anak dia ni menangis dahaga. Susah dulu, kena susah dulu. Ini cerita dulu, cerita orang-orang yang hebat, orang-orang macam kita. Saya sendiri misalnya, sebagai contoh, saya ni keluar negara umur 10 tahun. Keluarga dan jiran-jiran kata mak saya ni gila. Macam mana boleh lepas anak macam ni, pergi keluar negara? Artinya ini macam menyendiri jugalah. Menyendiri jugalah. Macam mana seorang ibu, setengah-setengah, cuba kita fikir, cuba kita tengok, setengah-setengah ibu tu begitu saya tak sanggup nak pisah dengan anak, usaha ke bertahun-tahun, tak sanggup. Kalau tak sanggup, tak akan dapatlah. Tak akan dapatlah sesuatu yang istimewa. Tapi Alhamdulillah, Allah SWT bagi kepada mak saya, dia hatinya keras. Bukan dia keras, dia lembut orangnya, tapi dia menghadapi perkara-perkara macam ni, dia boleh tahan. Dia masa tu pergi dengan kapal laut. Kapal terbang ni orang jarang guna, tak ada lagi. Hampir-hampir tak ada. Jadi pergi dengan kapal laut ni. Kapal namanya kapal Rajula masa tu. Lepas tu dia ada kapal namanya State of Madras. Chennai sekarang ni adalah Madras, nama-nama dia. Naik kapal Rajula tu, masa tu mak saya, ayah saya, dia lambat. Yang lain-lain ramai lagi menangis. Tengok ni budak kecil. Mak saya tak menangis. Dia kena ada jiwa macam tu juga, baru boleh lepas anak ni. Kalau tidak, iyalah, itulah. Saya pun fikir-fikir sekarang ni, kita bolehlah sikit sebanyak tu, sampai kita boleh tulis kamus. Ini berkat mak kita lepas dululah masa kecil. Kita boleh tulis kamus. Saya tulis kamus Urdu, yang orang lain tak tulis lah. Saya boleh tulis kamus bahasa Hindi, bahasa Sanskrit,
Ini semua berkat mak kita hantar masa kecil. Saya kata dekat dia semasa dia hidup lagi, ini semua kerana itulah. Kalau tidak, saya tak dapat. Ramai lagi orang lain yang pergi, yang besar-besar, tapi dia yang besar-besar dia kawan sama-sama dia, sama Melayu. Dia tak boleh bahasa. Saya oleh kerana tak ada yang sebaya, saya terpaksa berkawan dengan orang-orang dia. Bila berkawan, kita boleh bahasa. Tak berapa ramai masa tu Ustaz ni? Orang Malaysia. Orang Malaysia ramai masa tu di Dioban. Ramai. Yang besar-besar. Tapi yang kecil, saya seorang. Sebab tu kalau tanya, kalau cerita, ada seorang budak dulu, budak kecil Melayu yang belajar sana, tak ada orang lain, saya seorang. Saya seorang. Yang lain semua tua. Jadi itulah yang orang heran. Rupanya ada hikmat itu. Hikmat itu. Hikmat yang sekarang ni kita rasa ni, oh itu hikmatnya. Tapi Alhamdulillah Allah SWT tak bagi saya ni teringat kat rumah pada masa tu. Suka saja budak-budak suka. Tapi ibu ayah ni kira mestilah dia ingat. Mestilah dia ingat. Sebab mak saya dalam ini perasaan manusia kan. Mak saya anak lelaki saya seorang. Bukan senang nak pisah anak lelaki seorang. Adik-beradik lelaki saya ramai, sebab ayah saya kahwin ramai. Mak saya seibu sebapa. Seibu sebapa, saya seorang saja lelaki. Jadi cuba kita bayangkan, macam mana dia boleh lepaskan anak dia? Lelaki seorang ni saja dia boleh lepaskan. Tetapi kalau kita fikir-fikir hikmat Allah SWT, dengan kehendak Allah SWT berlaku benda ni. Tapi pengajaran yang saya dapatnya apa? Dia mesti kena hati tu keras dalam perkara-perkara macam ni. Dan sabar. Tak boleh manja-manja sangat. Kalau fikir manja, nak suap anak, nak makan tu nak suap, tak boleh macam tu. Saya dikira anak manja, tapi dia buat gitu. Dia buat gitu, Alhamdulillah tak apa. Ini pengalaman kita orang biasa. Orang biasa, kita dapati banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Kalau Nabi-Nabi lagi lah faedahnya besar lah. Faedahnya apa yang kita amalkan sekarang ni dalam bentuk ibadat haji, semua itu semua asasnya daripada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Kaabah yang ada itu diasaskan oleh Ibrahim dan Ismail. Dia menyendirilah, pergi jauh daripada orang, tinggal masyarakat, bina satu tamadun. Satu tamadun kadang-kadang dibina oleh 2-3 orang saja. Itulah jadi perlu kenapa Rasulullah SAW pergi menyendiri di situ. Yang ketiga, daripada jarak dan posisi gua tersebut, Nabi SAW dapat melihat bangunan Kaabah dengan baik. Daripada situ memang nampak dengan baik. Berbeza kalau dia pilih gua lain ataupun bukit lain. Memandang Kaabah juga merupakan satu ibadat sebenarnya. Ini berarti dengan berada di gua itu, Nabi SAW dapat melakukan 3 perkara. Pertamanya ialah menyendiri. Keduanya, itu di situ pun banyak dah kelebihannya, kebaikannya. Keduanya beribadat. Ketiganya ialah memandang Kaabah daripada jauh. Mesti banyak kesan dia tu. Kesan dia. Inilah peninggalan nenek moyangnya dahulu. Nabi Ibrahim yang mengasaskan agama tauhid, menyebar luaskan agama tauhid. Agama tauhid itu sudah cemar, sudah tercemar, sudah ternoda pada masa itu. Bagaimana nak kembali semula kepada ajaran itu? Itu yang dia fikir. Minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan itu fikir betapa rosaknya masyarakat sudah rosak kerana meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim yang benar, Nabi Ismail. Lepas itu tidak ada lagi Nabi di kalangan mereka. Lama dah sudah terpisah daripada bimbingan seorang Nabi. Nabi SAW duduk situ, tengok Kaabah tu, dia fikir mesti banyak perkara yang bercambah di dalam jiwanya kepada orang yang seperti ini. Kepada orang biasa tidak ada apa. Kepada seorang penulis lah, misalnya kita kata sastrawan, dia duduk menung sekejap,
Dia tengok masyarakat berapa banyak, dia boleh buat satu novel. Tapi kepada kita orang biasa, tak ada apa pun. Tiap-tiap hari pun lalu di situ, duduk situ, tiap-tiap hari pun duduk tepi pantai tu, tak jadi apa. Tapi kalau kau ada pelukis misalnya, sekejap duduk, tengah malam pun dia pergi pukul 3 pun ada faedah, 3 pagi, petang pun ada faedahnya, di waktu matahari terbit pun ada faedahnya. Dia buat lukisan, ada sesuatu dia dapat. Tapi kepada orang yang ada persediaan lah, yang tidak ada persediaan, sia-sia saja. Ialah dia boleh dapat makan angin lah. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Jamrah. Yang keempat, jarak Gua Hira yang berdekatan dengan kota Mekah tidak akan menimbulkan sebarang kesangsian kepada penduduknya terhadap kebenaran yang akan dibawa oleh Nabi SAW. Ini kerana jika Nabi SAW memilih suatu tempat yang tidak diketahui oleh penduduk Mekah, mereka pasti akan meragui sumber ajaran yang dibawa oleh baginda SAW itu. Ini salah satu hikmatnya. Mereka tahu orang lain pun pergi juga situ, pergi. Jadi mereka tahu, Muhammad berada di sini, bukan pergi jauh. Dia tidak ada guru, tidak ada siapa-siapa belajar dengan siapa-siapa secara sulit di situ. Tak ada. Semua orang tahu. Orang boleh pergi ke situ. Dia pun selalu balik juga. Bukan kata pergi keluar negara, jauh, orang tak jumpa siapa guru dia. Tidak. Jadi bila dia bawa sesuatu yang besar, yang pelik, ajaib, heran semua, macam mana bawa Quran ini menyebabkan mereka terpegun. Nak kata macam mana? Nak kata dia belajar, dia tak belajar. Nak kata dia jumpa dengan sesiapa di situ, berguru dengan sesiapa, tidak. Dia bukan pergi jauh. Itu sebab hikmatnya tak pergi jauh. Selain daripada itu, jarak yang sederhana jauhnya itu memungkinkan Rasulullah SAW pulang dengan segera jika ada sesuatu yang tidak diingini menimpa keluarga. Walaupun pergi, fitrah seorang manusia yang suci dia tetap ada. Keluarga dia tak putus. Bukan nak putus hubungan dengan keluarga, cuma ada keperluan, ada kerja yang nak dibuat. Jadi bila pergi tak jauh, kalau ada apa-apa berlaku, anak-anak kecil lagi, macam mana dia boleh pulang dengan segera. Dia tidak kata putus terus hubungan dengan keluarga tu, tidak. Kalau isteri apa-apa, boleh pulang. Tak berapa Rasulullah mesti pergi ke Gua Hira? Ni dekat 40 lah. Sebelum 40. Sebelum. Lebih kurang itulah. Dan termasuk bila dia mimpi-mimpi tu, dia selalu pergilah. Itu lebih kerap lah pergi. Khadijah isteri baginda SAW juga sekali-sekala dapat pergi ke gua itu untuk memberikan apa-apa keperluan baginda SAW. Jadi mudahlah. Bukan satu pihak saja boleh pulang. Khadijah pun boleh pergi. Boleh pergi ke sana, bagi bawa bekal ke apa-apa ke keperluan. Itu faedahnya. Jadi saya eloknya kalau sekarang ni syariat kita, agama kita telah bagi satu pilihan yang terbaik, iaitu i'tikaf. I'tikaf di masjid tak perlu jauh, sama saja di mana-mana pun, sama saja. Jadi isteri pun boleh pergi, tak bimbang. Di situ orang selalu pergi semayang jemaah, dia dapat semayang jemaah lagi di situ. Jadi tak boleh lawan lah. Sekarang ni kalau nak kata keadaan macam ni lebih baik, tidak ada. Dia sudah diganti dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf sudah memadai, bahkan lebih baik lagi daripada suasana ini. Habis di situ, Rasulullah SAW bertahannuth, iaitu beribadat beberapa malam. Saya buat di situ hanya beberapa malam. Dalam kurungan di situ hanya beberapa malam. Apa arti bertahannuth dan apa arti beberapa malam di situ? Tadi kan saya sebut dia bertahannuth. Datuknya Abdul Muttalib juga pernah bertahannuth di situ. Apa itu tahannuth?
Di dalam hadis ini ada tafsirannya yang dibuat oleh salah seorang perawi, iaitu bertahannuth artinya beribadat beberapa malam. Beribadat beberapa malam. Tapi ibadat tu macam mana, dan adakah ini saja satu-satunya makna tahannuth itu, atau ada lagi maknanya yang lain? Itu perlu kepada perincian. Kerananya saya membuat nota yang lain pula di bawah itu, nota 21. Tahannuth mempunyai arti yang luas, tetapi perawi telah mentafsirkannya dengan wahwa ta'abbud al-layali dhawatil adad, beribadat beberapa malam. Dia itu tafsiran perawi, bukan hadis yang asal. Bukan Aisyah kata begitu, bukan. Tafsiran ini dibuat oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dan disisipkan di dalam matan, yakni teks hadis tersebut. Jadi sekali pandang kita akan nampak macam tafsiran ini dibuat oleh Aisyah, di perawinya, perawi hadis ini, tetapi sebenarnya bukan. Ini perlu kepada pengetahuan hadis lah. Pengetahuan hadis. Sebenarnya ini sisipan yang dibuat oleh salah seorang perawinya. Perawi yang berkenaan ialah Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim. Ia bukannya tafsiran yang dibuat oleh Aisyah sendiri. Di dalam ilmu hadis, sisipan daripada perawi seperti ini dipanggil mudraj minar rawi. Ini hadis mudraj, mana sebahagian daripada kandungannya itu bukan kata-kata atau cerita tuan asal, tetapi cerita orang kemudian. Tujuannya ialah untuk mentafsirkan maksud tahannuth itu apa maksud. Sebab di kalangan mereka pun tak jelas apa maksud tahannuth itu. Perlu kepada tafsiran. Jadi dipilih tafsiran ini. Tafsiran itu tidak salah pun, tapi dia tidak orang kata tak seluas makna asal. Macam kita kata beginilah, bertakwa tu kita terjemah makna takut. Bertakwalah kepada Allah. Kita kata takut kepada Allah. Ya betul, takut itu pun salah satu ciri takwa juga. Tapi bukan takwa tu segala-gala maknanya takut saja, tidak. Kalau takut, manusia lari. Kalau takut, dia bukan semakin pergi. Ini orang yang bertakwa, semakin pergi ni semakin dekat. Jadi takwa itu luas maknanya. Sama juga di sini. Tapi dia pilih tafsiran itu, makna itu dia pilih. Tidak salah sebenarnya. Sebut sebahagian. Perawi yakni Ibnu Syihab Az-Zuhri mentafsirkannya dengan beribadat supaya maknanya lebih mudah difahami. Dan itu antara unsur ataupun bahagian yang terbesar pengisian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Gua Hira itu, iaitu beribadat. Walau bagaimanapun, jika riwayat Aisyah yang asal dikekalkan, makna bagi perkataan tahannuth akan menjadi lebih luas dan lebih fleksibel lagi. Kata akar bagi perkataan tahannatha adalah hinth, yang bermaksud dosa. Ini kalau kita kaji dari segi asal usul perkataan itu, dan melihat kepada maknanya yang lebih luas daripada makna yang diberikan oleh Zuhri tadi. Keburukan, pelanggaran sumpah, kecenderungan kepada kebatilan, syirik dan perbuatan menyengutukan Allah, ini semua termasuk dalam hinth. Perkataan hinth itulah perkataan asas bagi perkataan tahannatha. Tahannuth adalah masdar kepada tahannuth. Maknanya dia ada makna perkataan asal itu ada pada perbuatan itu. Dari sudut ilmu saraf, bina atau makna bagi perkataan yatahannathu ialah izalah, salb atau khuruj, yang bermaksud menghilangkan, membuang, menjauhi atau keluar. Jadi maksud asal perkataan tahannuth ialah menghilangkan, membuang, menjauhi atau keluar
daripada makna akarnya, iaitu dosa, keburukan dan sebagainya. Ini tahannatha, seseorang itu cuba menjauhi dosa, menghilangkan dosa, dan keluar daripada suasana ataupun keadaan berdosa. Seperti bahasa kita lah, kalau orang Kelantan kata, orang Kelantan oh makan sani kita makan kenyang buta, kata dia. Kenyang buta. Kalau bahasa Surat, membuntal. Membuntal itu apa? Ini akar kata. Membuntal satu kata kerja. Asal dia, akar dia ialah buntal. Buntal itu apa? Ikan buntal dia buncit perut dia, bulat macam tu. Jadi bila kita kata kenyang buta, kenyang membuntal, jadi perut kita jadi buncit macam tu, bulat macam tu, kerana kenyang. Kenyang sehingga perut tu jadi buncit macam ikan buntal. Itu maksudnya. Sama juga sini. Tahannuth ini asal dia hind. Tapi hind pun dengan makna menjauhi, menghilangkan, keluar daripada keadaan dosa itu. Hind maknanya dosa. Ataupun beberapa makna tadi luas. Beberapa makna tadi ada. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Kata akar seperti perkataan ta'athama. Ini kena orang belajar Arab, dia faham lah. Dia faham. Ta'athama yang juga berarti menghilangkan, membuang, menjauhi atau keluar daripada dosa. Kata akarnya ialah ithm. Ithmun pun dosa juga, sama seperti hinthun, dosa. Jadi kalau ta'athama sama dengan tadi. Tahannatha dikatakan wazannya, bentuknya itu sama. Dia memberi makna yang sama juga. Memberi makna yang sama juga. Seperti kalau dalam bahasa kita Melayu ni, macam penambahan mem di awal memberi berapa makna. Ter memberi berapa makna. Ber memberi berapa makna. Kan ada, sama juga bahasa Arab ni pun. Jadi makna-makna yang diberikan yang tidak sama itu dipanggil bina. Bina. Dia ada kaedahnya. Bahasa Arab kalau macam ni, bentuk macam ni, dia memberi beberapa makna. Boleh jadi makna begini, boleh jadi makna begini, boleh jadi makna begini. Dengan makna beransur-ansur pun ada juga. Tapi di sini tidak makna beransur-ansur, tak boleh pakai makna tu. Sebab tu memang kena, bahasa tu kena kukuh lah. Macam kita kata ta'allama, belajar. Apa makna belajar? Dia guna perkataan inilah, tahannatha, ta'athama, sama juga. Tapi bina dia, makna dia bukan izalah, bukan sal, bukan khuruj, tapi tadrij. Maknanya ialah tadrij, iaitu perbuatan belajar itu ansur-ansur. Kita belajar sekaligus ke? Tidak kan? Belajar sikit-sikit sehingga kita pandai. Jadi perbuatan belajar itu adalah suatu perbuatan yang berlaku secara beransur-ansur, peringkat demi peringkat. Binaknya tadrij, bukan binaknya sal, walaupun sama bentuknya tu. Tajarra'a misalnya, kita teguk air, minum air sekaligus semua, tidak kan? Kita teguk, itu sama juga bentuk dia. Itu pun dipanggil binak tadrij, sebab kita teguk air itu sedikit-sedikit, peringkat demi peringkat. Ini semua ni dari segi bahasa, kena tengok dari segi bahasa. Sebab dia guna ni bahasa Arab, jadi kita kena tengok mengikut kaedahnya lah. Namun di dalam sesetengah riwayat, di tempat lafaz tahannuth itu tersebut lafaz tahannuth. Tahannuth mana bukan dengan tha akhirnya, tetapi dengan fa, yang bermaksud beribadat, cuba beribadat mengikut agama Hanif, iaitu agama Tauhid, iaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makna tahannuf. Agama Hanif,
hanifan muslima. Kita katakan, kita baca doa tu iftitah apa nama ni, dan agama Nabi Ibrahim tu disebutkan din hanif. Din hanif. Dia cuba atau berusaha atau bersungguh-sungguh beribadat mengikut cara itu. Sama juga tengok tahannuf. Di sini bukan makna buang, bukan makna menghilangkan, meninggalkan ataupun keluar daripada agama hanif. Perkataan sama dengan tahannuf. Ini tahannuf, tapi makna dia berbeza. Kalau tahannuf, dia bina lain, makna lain, makna lain. Seperti kita kata tadi lah, macam banyak maknanya. Sama juga sini. Di sini dengan makna kita kata tasarruf. Tasarruf, makna tasarruf iaitu dia buat dengan sebaik-baiknya setakat yang dia mampu, yang dia tahu. Agama hanif dia buat ikut cara itulah, dengan berusaha sungguh-sungguh. Itu tahannuf. Orang-orang Arab sering juga menukarkan huruf fa dengan tha dalam percakapan mereka. Kalau kita tidak nak kata dengan makna hanif, tahannuf, dengan makna tahannuf boleh juga. Sebab orang Arab selalu juga dia ganti, tukarkan tha dengan fa, tapi maknanya sama. Tapi kalau kita kata memang tahannuf betul, bukan tukar-tukar ni, maka begitulah maksudnya. Begitulah maksudnya. Sebab Nabi SAW tidak ada sebenarnya satu kitab ke satu panduan yang jelas Nabi Ibrahim buat begini-begini, ikut betul-betul itu. Tidak. Sedikit sebanyak yang dia tahu, yang dia maklum melalui macam-macam sumber, dan termasuk juga sedikit sebanyak yang Allah SWT telah ilhamkan kepadanya pada ketika itu, dia buatlah seboleh-bolehnya mengikut cara itu. Nak kata lengkap betul-betul semua sekali ajaran Nabi Ibrahim dia buat, tidak. Itu sebab itu dia guna perkataan tahannuf. Cuba beribadat, cuba berusaha beribadat mengikut cara agama hanif. Oleh itu mungkin sekali perkataan yatahannafu itu sebenarnya adalah perkataan yatahannafu. Di samping itu tahannuf juga bermaksud berfikir. Jadi kalau kita jangan ikatkan diri kita dengan tafsiran salah seorang perawi dia, Zuhri tadi, maka kita akan dapati makna tahannuf itu lebih luas, itu lebih baik sebenarnya, lebih baik. Antara maksudnya ialah berfikir, mengkaji, merenungi keajaiban Allah SWT dan sebagainya. Jadi kalau nak buat perubahan dalam masyarakat, mesti kena fikir nak buat macam mana, apa langkah pertamanya, langkah susulannya macam mana, apa reaksi masyarakat nanti. Itu yang dipikir oleh Rasulullah SAW. Banyaklah benda yang difikir selain daripada fikir tentang keajaiban alam, kejadian Allah SWT. Itu semua termasuk dalam ibadat semua, termasuk dalam kerja-kerja yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa berada di Gua Hira. Sisipan perawi dalam kata-kata perawi yang asal atau sabda Nabi SAW dengan maksud menghuraikan arti sesuatu perkataan di dalamnya, ada kalanya boleh diterima dalam periwayatan hadis. Tidak salah, boleh, tidak salah. Tapi tak boleh sewenang-wenang. Tak boleh sewenang-wenang ubah ataupun kita masukkan sisipan daripada pihak kita tu, tak boleh. Dia jadi rosak pula hadis itu. Dengan sebab itu hadis mudraj ini kadang-kadang dengan sebab ada benda-benda macam ni, dia jadi dhaif. Asalnya tidak dhaif, dia jadi dhaif. Bahkan kalau boleh merosakkan maknanya, dia boleh jadi haram, berdosa kita. Tambah tukuk tambah, tak tentu pasal macam ni. Tapi Zuhri dia seorang yang alim, dan kita pula yang baca tu mestilah kena ada ilmu. Jadi tak akan ada yang tidak baik macam kita makan ikan lah, walaupun ada tulangnya. Tapi kalau kita pandai, tak jadi masalah, tak jadi masalah. Sama juga ni, banyaklah hadis-hadis yang termasuk dalam bahagian mudraj ini. Antaranya hadis, ada yang mudraj ini kadang-kadang perawi dia tambah di awal hadis.
Ada kalanya dia tambah di tengah, ada kalanya dia tambah di akhir, macam-macam. Jadi nak mengesan benda ni, itulah sebab orang belajar hadis. Kalau tak belajar tak tahu. Kita terkenalah kalau tak belajar. Dalam Bukhari sendiri ada, misalnya hadis Abu Hurairah disebutkan asbighul wudu'a wailul lil a'qabi minan nar. Itu termasuk dalam hadis mudraj. Mudraj di awalnya. Asbighul wudu', sempurnakanlah wudu. Ini riwayat Abu Hurairah. Wailul lil a'qabi minan nar. Kecelakaan diperolehi orang yang tidak sempurna membasuh tumitnya pada ketika berwudu. Pada ketika berwudu. Itu kan hadis maklum. Semua kita tahu hadis itu. Tidak salah, dalam Bukhari ada. Di tempat yang lain, wailul lil a'qabi minan nar, itu semua okey, tak ada jadi masalah di situ. Itu memang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi asbighul wudu, itu pun Rasulullah dah kata juga. Tetapi bersama-sama begitu, tidak. Dia tak kata. Yang kata asbighul wudu di awal itu Abu Hurairah. Tapi yang dia kata tu tidak salah. Sebab kalau kita tak basuh tumit ni, tak rata, itu makna tak sempurna lah wudu. Jadi dia sebagai peringatan, sempurnakan wudu. Sebabnya Nabi SAW pernah kata begitu. Orang yang tak sempurna wudunya, misalnya tumit dia saja tak rata, kena air, ini kecelakaan ataupun masuk neraka juga, menyebabkan masuk neraka juga. Tapi asbighul wudu di situ bersama dengan wailul lil a'qab minan nar, bukan yang Rasulullah kata. Asbighul wudu secara berasingan di tempat lain ada Rasulullah kata. Wailul lil a'qab minan nar secara berasingan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Tapi bersama-sama tak ada. Yang tambah ni siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kita tahu macam mana? Tengok di tempat lain, di dalam kitab yang sama, dia sebut asbighul wudu. Lepas tu baru dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wailul lil a'qab minan nar. Maknanya yang tadi bukan Rasulullah sabda, dia sendiri kata untuk bagi peringatan. Itu dikatakan mudraj. Mudraj boleh pakai, tak jadi masalah kalau kita faham. Dan kita tahu ini memang kedua-duanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bagi itu ada maksudlah, sebagai peringatan, sebagai tafsiran, bagi perkataan-perkataan yang tidak jelas macam di sini ta'annuth, tak jelas. Ini di tengah hadis. Perawi kata, perawi ini boleh jadi sahabat, boleh jadi di bawahnya lagi, boleh jadi di bawah sampai sebelum Imam Bukhari, boleh jadi Imam Bukhari sendiri ataupun lain-lain perkara, boleh jadi. Ini di tengah. Ini di tengah. Kalau dia buat banyak berlaku. Ni contoh saja, sekadar contoh. Sekadar contoh, banyak lagi yang lain-lain. Misalnya kalau di akhir, tambahan di akhir, Nabi SAW ada bersabda, dia kata lil mamluk ajran. Hamba ni dia dapat 2 pahala. Lepas tu dia kata wallazi nafsi biyadi laulal jihadu fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Itu hadisnya dalam Bukhari juga. Kita akan jumpa akan datang. Apa katanya? Seorang hamba tu dia dapat 2 pahala. Demi Tuhan yang nyawanya berada nyawaku berada di tangannya. Kalau tidak kerana nak berjihad di jalan Allah dan nak mengerjakan haji dan juga nak berbuat baik kepada ibuku, nescaya aku suka kalau aku ni mati sebagai hamba. Jadi kan itu keliru tu. Jadi Nabi suka nak jadi hamba pula. Jadi kalau lagu tu jadi hamba lebih baik lah. Semua sepatutnya kena bercita-cita lah jadi hamba. Dapat 2 pahala lagi kan. Yang dapat 2 pahala tu maksudnya begini, dia kena taat kepada Allah lagi, dia kena taat kepada Tuhan dia lagi. Dalam keadaan tu pun dia dapat sembahyang, dia buat macam-macam taat, dia dapat 2 pahala.
Sebab apa? Berebut itu. Dia tidak merdeka seperti orang merdeka. Ada kalanya tuan dia panggil, suruh buat ini, suruh buat ini. Kita tak berapa terasa lah, sebab tak ada hamba, zaman kita ni. Tapi kalau zaman ada hamba dulu, jadi susah lah. Seperti juga orang yang masuk agama Islam, asalnya agama lain, dia dapat 2 pahala juga. Sebab susah. Bukan senang nak buat tu, nak tinggal agama asal tu, nenek moyang lagi. Jadi dia dapat 2 pahala juga. Lebih ada kelebihannya lah. Jadi di sini dia kata, kalau tidak kerana aku ni nak berperang. Jadi gambarannya macam sambungan tu Nabi kata lagi. Padahalnya daripada laulal jihadu fi sabilillah hingga ke akhir itu ialah tafsiran Abu Hurairah. Idraj. Inilah yang dikatakan hadis mudraj. Idraj oleh Abu Hurairah. Sebab apa kita kata begitu? Sebab takkanlah Nabi nak ajar umat dia kata jadi hamba tu lebih baik, nak mati jadi hamba, sedangkan dia bertungkus lumus sepanjang hayatnya nak memerdekakan hamba. Sikit-sikit kena merdekakan hamba, sikit-sikit silap kena merdekakan hamba, kan begitu. Dia tidak menggalakkan manusia jadi hamba, dia bahkan memerdekakan manusia. Kemudian dia kata nak buat baik kepada ibu. Mana ada ibu dia mati meninggal dunia masa dia kecil lagi. Sedangkan dalam hadis tu dia sebut ibu, bukan ibu bapa, ibu. Kalau kita terima itu kata-kata Nabi, bermakna kita kena terima lagi. Setelah tua, ibu dia masih ada, dia nak khidmat kepada ibu dia. Adakah begitu? Tak ada siapa pun kata yang Rasulullah ni ibu dia sampai ke dia tua umurnya masih hidup lagi. Tak ada siapa kata begitu. Jadi kita pun perhati tu. Ini setakat ini yang Nabi kata sebenarnya yang pertama tu saja, lil mamluk ajran, setakat itu sabda Rasulullah. Selepas itu idraj minar rawi, perawi yang tambah. Perawi yang tambah. Jadi apa maksud? Kalau kita kata Abu Hurairah kata begitu pun, nak menyenangkan hatilah. Kalau tidak, ya jadi hamba ni sedih sangat, kecewa sangat. Jangan kamu ingat kamu kurang dari satu sudut, kamu kurang dalam segala-galanya. Tidak. Bahkan kalau kamu buat ibadat, kamu buat gini, kamu lebih dari sudut yang lain. Ini cara Islam. Dia tidak membiarkan mana-mana golongan. Tidak. Sebab itu ada dalam hadis, pahalanya besar buat haji, buat umrah. Tapi ada kalanya orang yang tidak pergi buat haji, buat umrah, dia dapat pahala seperti buat haji, buat umrah. Macam mana? Kalaulah orang miskin ni, yang papa ke dana ni, tak dapat langsung, kecewa lah. Jadi seseolahnya Islam ni sesuai untuk orang kaya saja. Sedangkan tidak begitu. Rahmat untuk sekalian manusia, bukan sekalian manusia, sekalian alam. Kalau kita perhati gitu, nampak kenapa Nabi SAW kata begitu. Dan Abu Hurairah pula tambah, kenapa dia kata begitu? Nak menyenangkan hati hamba-hamba. Barulah mereka berasa tidak kecewa sangat hidup ni. Kalau tidak, apalah ada. Itu cara Islam membangkitkan semangat untuk hidup. Kadang-kadang kita ni tak ada semangat, nak hidup pun tak ada semangat. Orang biasa kita merdeka dah ni pun kadang-kadang tak ada semangat. Kadang-kadang kita dengar orang kata baik hati. Kenapa kata gitu? Itu lagilah hamba, macam-macam tekanan hidup dia, tapi dengan ada ini dia jadi penawar hati. Itulah sifat agama yang membawa rahmat. Segala cakapnya, sahabatnya pun ke situ juga pergi. Bukan nak cerita di sini lebih baik jadi hamba, tidak. Tidak. Tapi yang kita nak cerita sebenarnya itu hadis mudraj. Contoh salah satu hadis mudraj. Lepas tu tak betul, tak boleh pakai ke? Boleh pakai, bukan tak boleh. Tapi kadang-kadang kalau kita nak lebih-lebih sangat, misalnya ta'annuth mesti dengan makna ni, yang lain-lain tak boleh. Tak boleh lah macam tu. Sebab itu tafsiran saja. Yang asalnya ta'annuth luas makna dia. Jangan kita kata Nabi SAW pergi beribadat dengan makna yang kita faham saja. Ibadat macam tu saja. Berfikir tak ada dia, buat kajian tak ada dia. Jangan begitu. Itu bahaya juga kalau kita hadkan dengan lafaz mudraj, itu bahaya juga. Dia di kalangan perawi-perawi ni, kita yang belajar hadis, kita tahu siapa yang biasa melakukan idraj, siapa yang tidak. Sekurang-kurangnya kita tahu. Macam Ibnu Syihab Zuhri ni banyak sangat. Dia banyak sangat. Sebab tu kadang-kadang sama-sama dia yang seperingkat dengan dia tu marah kat dia. Kenapa kamu buat macam ni, boleh mengeliru kau kan? Sebutlah.
katalah ini pendapat saya, ataupun asingkan, pisahkan, jangan sampai mengelirukan. Dia kadang-kadang dia mengelirukan begitu. Misalnya yang Syiah duduk sibuk kan, Syiah sibuk sangat, dia kata Fatimah marah kepada Abu Bakar bila Abu Bakar tak mau bagi pesaka kat dia. Pesaka Nabi kan, Nabi tinggal, Abu Bakar tak mau bagi. Abu Bakar ni zalim, jahat. Dia tak bagi pesaka kepada Fatimah. Fatimah pergi minta dengan dia. Jadi Fatimah pun tidak bercakap dengan dia. Bila Abu Bakar cerita, Fatimah tak mahu cakap, mana dia tak suka lah. Dan dia marah. Dia kata Fatimah marah. Dalam riwayat Bukhari. Tapi bukan semua tempat macam ni. Itu sebab kita kena tengok semua tempat, jangan tengok satu saja. Kalau tengok satu, Fatimah marah. Syiah apa kata? Kalau Allah SWT murka kepada orang yang menyebabkan Fatimah murka, habis. Jadi Abu Bakar pun kena murka Allah. Dia buat kesimpulan gitu. Dia kata dalam kitab kamu, bukan kitab kita, kitab kamu, kitab Bukhari kamu, ada Fatimah marah. Jadi bila Fatimah marah, Allah marah kepada orang itu. Jadi Abu Bakar kena marah, murka. Dia buat kesimpulan begitulah. Padahal dia tidak faham. Itu riwayat mudraj. Ni benda yang kita duk bincang. Yang ghadibat itu marah, itu tambahan Zuhri, bukan cerita asal, bukan cerita Aisyah. Aisyah yang cerita hadis itu. Bukan. Kita tahu macam mana? Tengok dengan baik. Kalau kita kata Fatimah marah, kita nak tahu macam mana Fatimah marah. Hati orang marah ni kita nak tahu macam mana. Dia kata dia tak mahu cakap lah. Dia diam, dia tak mahu cakap. Itulah tanda marah. Macam-macam orang tak bercakap ni, tidak mesti marah. Dia puas hati ke dengan penjelasan Abu Bakar, dah puas hati, nak cakap apa lagi? Dia ya, tak mesti marah. Kemudian yang kita, kalau kita kata marah, kita tahu macam mana dia marah. Fatimah cerita, itu hadis Fatimah ke? Fatimah ke cerita hadis itu? Dia marah pada Abu Bakar? Tidak. Aisyah? Tidak. Sebab sebelum tu dia kata qala. Qala, dia berkata, dia tu lelaki. Kalau Aisyah kata atau Fatimah kata, dia kena kata qalat. Situ. Qalat. Di situ dia tidak kata qalat, tapi qala. Bila qala, mesti perawi di bawah lagi. Itu cara. Jadi Fatimah tak marah pun. Yang kata marah tu Zuhri, dia faham. Bila tak bercakap, maknanya marah lah. Kita tak boleh faham gitu. Misalnya orang menangis, kita kata dia sedih. Menangis ada kalanya suka. Tapi tafsiran dia, tafsiran jangan kita buat macam hadis yang asal. Tak mesti tepat. Gitu caranya. Sebab itu kita kena faham mana yang mudraj, mana yang tidak. Nanti kalau kita tak faham itu, kita ingat, oh ini cerita Aisyah lah. Cerita Aisyah. Kalau Aisyah pernah sabar juga, kita kata mungkin dia tanya Fatimah, dia tahu cerita ke masa tu Fatimah marah. Masalahnya bukan Aisyah yang kata begini. Orang kemudian tu dia tengok ke? Dia jumpa ke? Dengan Aisyah ke? Dengan Fatimah? Tak jumpa kan? Bila tak berjumpa, itu tafsiran dia, mengikut kefahaman dia lah yang dia faham. Yang kita faham ini, ulama sekalipun tak mesti tepat, tak mesti betul. Sebab itulah ramai ulama bantah dia. Ini kena beringat di sini. Kita pakai mengikut zahir dia. Tengok juga di tempat lain, jangan tengok situ saja. Itu caranya. Itu cerita Mudraj bin Rawi ya. Cara ibadat yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan mengikuti saki baki syariat dan ajaran Nabi Ibrahim AS. Itu caranya. Dan tidak disebut kepada kita apa caranya, macam mana caranya. Kalau kata sembahyang, macam mana caranya, tak ada disebut. Sebab apa, benda tu sudah jadi sejarah, tak perlu diketahui dah. Tak perlu diketahui lagi. Yang kita perlu tahu, yang perlu ikut ialah sembahyang yang jelas, seperti yang ada sekarang ni. Yang itu tak perlu. Tak perlu dah. Berpandukan beberapa hadis, dapat diketahui bahawa sembahyang juga sudah dikerjakan oleh penduduk Mekah sebelum zaman kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada dah apa yang dinamakan solat itu, dilakukan oleh penduduk Mekah
yang cuba nak ikut cara Nabi Ibrahim itu. Bentuk sembahyang yang mereka praktikkan pula adalah mengikut cara syariat Nabi Ibrahim alaihi salam, dan dilakukan sebanyak 2 kali sahaja dalam sehari semalam, iaitu di waktu pagi dan petang. Sekadar itulah. Dari segi kaifiatnya secara detail tidak dijelaskan di mana-mana. Sembahyang seperti yang diamalkan sekarang hanya wujud setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, atau dengan lebih terperinci lagi ketika Mi'raj baginda ke langit, barulah ada sembahyang 5 waktu. Sebelum itu sembahyang sudah ada, dalam Quran pun sudah ada, dan sudah ada apa yang dikatakan rukuk, warka'u ma'ar raki'in. Itu semasa di Mekah, ayat-ayat tu di Mekah pun sudah ada. Sujud sudah ada. Isu macam mana pula? Ya, lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitulah. Setengah-setengah ulama mengatakan dalam setengah-setengah syariat itu dia ada rukuk saja. Dalam setengah-setengah syariat dia ada sujud saja. Begitu. Jadi perinciannya tidak macam mana? Yahudi memang ada. Ada. Jadi kita, tapi yang dia tu sama ada sahih ke tidak, yang ada sekarang itu sudah diselewengkan, itu cerita lain lah. Cerita lain. Tapi kalau berdasarkan Quran memang ada. Rukuk apa sujud itu sudah ada. Namun banyak daripadanya sudah pun diselewengkan. Itu jelas. Banyak sudah diselewengkan. Dalam usaha mencari saki baki ajaran Nabi Ibrahim yang tulen, Nabi SAW diberikan kemampuan dan kebijaksanaan untuk menyaring dan memilih di antara ajaran-ajaran yang sudah diseleweng atau yang masih belum terusik. Itulah ceritanya, mana dia sudah dapat bimbingan daripada Allah SWT di situ. Atas dasar kita percaya Nabi SAW dapat bimbingan daripada Allah SWT, tentulah yang dia buat itu terbaik. Tetapi itu bukan untuk diberikan kepada umat semuanya. Kita sekarang tidak ikut yang itu. Sekarang ni ikut yang kemudian. Selama beberapa malam, kemudian beliau kembali, sebelum itu beribadat beberapa malam sebelum timbul keinginan yang kuat untuk pulang kepada ahlinya, di samping berbekal pula untuk tujuan yang sama. Kemudian Nabi SAW kembali kepada Khadijah dan berbekal seperti sebelumnya untuk beberapa malam dan seterusnya. Jadi beberapa malam ni berapa lama Nabi berada di Gua Hira tu? Berapa lama? Dan sekali saja dia duduk situ ke? Ataupun banyak kali? Jawabnya daripada hadis-hadis, kalau kita perhatikan, banyak kali sebenarnya. Bahkan selepas menerima wahyu yang pertama, dia pergi lagi duduk situ. Selepas dia keluar daripada situlah wahyu yang kedua, surah Al-Muddathir itu, ya ayyuhal muddathir, Nabi SAW terima. Selepas Iqra tu dia balik, dia pergi lagi. Sebelum itu memanglah acaplah dia perginya. Dalam hadis yang sahih di sini saya sebutkan, dalam Muslim umpamanya dia sebut dia pernah berada di situ selama sebulan. Tapi dalam masa sebulan itu macam tadilah, dia ada peringkat ke peringkat dia baliklah, bertemu keluarganya. Di sini ada nota 22 muka surat 49 itu. Beberapa malam adalah terjemahan kepada zawatil adad atau al-layaliya zawatil adad. Boleh membawa 2 makna, iaitu banyak atau sedikit. Di sini beberapa malam ni banyak malam, atau beberapa malam tapi tidak banyak lah, tapi beberapa malam lah. Dia boleh kita pakai dengan dua makna begitu. Dan kedua-dua makna tersebut boleh membawa pengertian dan penafsiran yang berbeza seperti berikut. Kalau kita kata malam-malam itu tak banyak, maka lain maksud dia. Kalau malam-malam itu banyak, lain pula maksudnya. Yang pertama, jika ia dipakai dengan makna banyak, berdasarkan tafsiran sesetengah ulama, ia boleh membawa pengertian bahawa sesiapa yang inginkan sesuatu kebaikan melalui ibadat atau pertapaannya, kalau kita nak kata itu tak apalah,
Ia haruslah bersedia mengambil masa yang banyak atau lama. Itu pengajaran di sebaliknya. Kalau kita pakai dengan makna banyak malam lah, lama lah, artinya orang yang nak sesuatu kelebihan, dia mesti bersedia mengambil masa yang lama. Jangan kira belajar setahun, 2 minggu sekali, itu pun dah nak jadi alim. Tak boleh macam tu, tak boleh. Itu salah. Anggapan begitu salah. Kita nak dapat duit banyak, nak jadi jutawan pun kadang-kadang sampai mati tak dapat. Bukankah begitu? Benda lain pun sama jugalah. Benda-benda yang payah ni memang begitu. Sepanjang hayat pun kita buat, kita tak dapat. Bukan semua orang dapat pun, ada kalanya. Tapi salah satu syarat dia lah, salah satu. Kalau nak ada, mungkin kalau Tuhan nak pilih kita, dia akan pilih. Tapi kena lama masanya. Waktu li zaman, kata Imam Syafi'i. Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin dzaka'in wa irsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ini untuk pelajar, panduan untuk pelajar. Saudaraku, kamu tak akan dapat mencapai ilmu kecuali dengan adanya 6 perkara. Imam Syafi'i kata, aku akan terangkan 6 perkara ini secara terperinci. Zakain, yang pertama mesti kena pintar, cerdik. Kalau tak cerdik boleh juga makan masa lagi. Makan masa lagi, lama lagi kena. Dan kena bersungguh sikit. Kalau cerdik mudahlah, mudah. Zakain wa hirsin. Hirsin ini macam ada sifat tamak, tak cukup. Jangan, dia tidak mudah puas hati. Dia kena ada sifat itu, hirs. Wajtihadin, bersungguh, rajin. Kalau malas tak boleh, tak cukup syarat. Wabulghatin, ada belanja. Kalau tak ada belanja, tak ada duit, nak pergi luar negara tak boleh. Nak belajar tinggi-tinggi, mungkin setengah-setengah tempat bayarannya tinggi, tak boleh. Duit kena ada. Wa irsyadi ustadin, bimbingan guru kena ada. Bimbingan guru kena ada. Waktu li zaman. Waktu li zamanin, yang keenam, panjang masa, lama masa. Tak boleh macam kata tadi, setahun kita belajar, 2 minggu sekali dah nak alim, nak jadi alim. Kita tak jadi alim, kita dah heran. Macam mana kita tak jadi alim? Tak boleh. Semua benda-benda yang payah, yang berharga, perlu masa. Itu panduan Imam Syafi'i itu cukup baiklah. Cukup baik. Perlu sangat ada. Ini semua. Kalau tak ada satu saja terganggu dah. Terganggu. Tak licin. Kalau semua ada 6 perkara ni, insya-Allah. Bimbingan guru penting. Berapa banyak yang kita tak dapat dalam kitab, kita dapat melalui guru. Banyak. Salah satu yang guru saya sebut, yang saya ingat, dia kata tak ada dalam kitab mana-mana. Saya tahu pun daripada guru saya, kata dia. Apa? Ini hadis. Ada kan, kalau kita minuman kita masuk lalat, Nabi suruh selat. Selat, lepas tu buat. Dia kata semua minuman kau minuman macam mana? Makanan macam mana? Kalau dalam bubur tu kita selat lagi teruk jadi. Dia kata tidak. Ini minuman yang sejuk, biasa, bukan panas. Kalau panas dia pecah perut dia, lagi teruk, racun. Tujuan selam nak suruh hilang racun dia tu yang ada pada sebelah sayap dia, sebelah lagi ada penawar. Biasanya bila dia dalam bahaya, dia akan ke depan ke sayap dia yang ada racun dia tu, untuk menyelamatkan diri dia.
Jadi racun itu tak akan hilang kecuali kita selang. Bila selang dia hilang. Jadi ditawarkan oleh penawar tadi. Tapi ini bukan semua minuman. Kena faham. Kalau dia menggelegak tu, tengah gelegak tu, kita selang. Masa? Bukan begitu kata dia. Ini tak ada dalam kitab. Dia kata guru saya Maulana Hussein Ahmad Madani cerita. Tengok guru. Pengalaman saya sendiri pun begitu. Memang begitu. Kita kadang-kadang buka sana, buka sini, ada 10 buah kitab buka, tak faham. Tak boleh buat kesimpulan. Pergi dekat guru dia, kata gini, sesal. Oh, terbuka. Ada beberapa orang kawan saya, semua pengalaman adalah dia nak belajar bahasa Urdu. Dia tanya saya macam mana. Saya kata kena pergi mengasingkan dirilah. Kena pergi duduk, tinggal di tempat yang tidak ada sama bangsa dengan kita. Jadi kita tak bercakap bahasa kita. Dia pun nak. Tak apa, saya bawa pergi dia. Tempat tak ada Melayu. Saya bawa pergi dia. Dia duduk di situlah. Dia kata susahnya. Apa susah? Aku, kata dia, kadang-kadang satu perkataan nak tahu, tentulah bahasa Melayu mana ada kamus masa tu, bahasa Melayu Urdu tak ada. Aku terpaksa kena tengok ini apa. Tengok Arab pula aku tak tahu. Tengok Arab. Inggeris pula. Pergi ke Inggeris pula aku tak tahu. Macam mana nak sampai ke Melayu kita ni, jauhnya, pusingnya pergi. Apa maknanya ni? Dia tanya saya. Saya pun kata sambil berjalan, penat dah aku, kata ni berapa kamus depan aku buka. Itulah. Sebab itu bimbingan guru penting. Tak sampai seminit dia buka kekusutan kita setahun. Kadang-kadang itulah Imam Syafi'i kata irsyadi ustadin, bimbingan guru sangat penting. Kadang-kadang ada guru sekejap kita belajar, 10 tahun kita baca sendiri pun tak sama dengan setahun saja kita menghadap guru. Tapi guru yang betul-betul lah. Betul-betul mahir lah. Kiranya kalau bahasa tu kamus tu dalam kepala dia, boleh lah macam tu. Perlu ambil masa. Itu yang nak cerita di sini. Pengajaran yang kepada kita ialah orang yang dipilih oleh Allah ni pun perlu mengambil masa untuk dapat kelebihan, untuk dapat ilmu yang kita kata hebat itu. Perlu masa. Kalau kita pakai dengan makna banyak, al-layali zawatil adad di sini dengan makna banyak, itu maksudnya. Dia bukan saja benda ni pengajaran untuk kita. Yang kedua, jika ia dipakai dengan makna sedikit atau hanya beberapa malam sahaja, ia akan membawa pengertian bahawa tempoh yang dilalui Nabi SAW di sepanjang pertapaan atau tahannuth tersebut adalah sebentar sahaja. Jika dinisbahkan kepada hasil atau nilai wahyu yang diperolehi baginda sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan ini dapat dilihat pada keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menggambarkan tempoh bilangan hari-hari puasa Ramadan sebagai beberapa hari sahaja. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari sahaja, dinisbahkan kepada beberapa bulan yang lain di sepanjang tahun. Ayat yang menggambarkan bahawa puasa itu adalah sebentar sahaja ialah ayyaman ma'dudat. Begitulah juga dengan hasil-hasil kajian para cendekiawan dalam pelbagai bidang mereka. Walaupun sesebuah teori, gagasan, ciptaan, karya, penemuan dan sebagainya mengambil tempoh yang panjang, tetapi jika dilihat kepada nilai, kegunaan dan penghargaan masyarakat terhadapnya yang berpanjangan, tempoh waktu yang diambil untuk menghasil dan menjayakannya dahulu adalah sekejap sahaja. Itu penenang jiwa kita. Bila nak buat sesuatu kena ingat itu. Walaupun sebentar, kita rasa lama juga, tapi nak banding dengan kejayaan atau hasil dia yang lebih lama lagi,
pendek itu sekejap. Sebenarnya sekejap. Sesuatu karya, kita kata Hafiz Ibn Hajar Fathul Bari, berapa lama? Puluh tahun ambil masa. Tapi puluh tahun kalau kita kata sepanjang hayat dia pun, yang orang baca kitab dia tu mana lama dengan umur dia? Mana panjang? Sekejap sajalah ya dia tu. Dengan sebab itu, orang-orang yang nak menulis, nak buat apa, dia kena sabar. Walaupun terasa berat, lama, fikir yang lama lagi. Hasil dia, kejayaan itu, manfaatnya. Tengoklah, beribu tahun dipakai orang. Kitab Tirmizi, kitab Bukhari, 1000 tahun lebih. Nak umur dia berapa sangat? Takkan sepanjang masa dia menulis saja? Tidak, dia buat juga benda-benda lain. Walaupun penat, walaupun berasa lama, sebenarnya tidak lama jika dibandingkan dengan hasil dia. Tengok penemuan elektrik misalnya, Edison, orang ingat nama dia. Lah kita katalah ambil masa lama pun kegunaan dia, manfaat dia, orang kembangkan lagi ilmu asas dia tu yang diperolehinya, berapa banyak manfaat. Bukan satu bangsa dapat manfaatnya, bukan satu zaman. Sampai bila tak? Sehingga lampu ni jadi macam pelita dahulu. Kalau selagi tak begitu, kita akan guna ni. Lama kan? Begitulah dengan kerja-kerja macam ni Rasulullah SAW. Kalau kita ambil kira semua sekali 23 tahun, 23 tahun, macam-macam cabaran dicela-cela, tapi hasilnya cuba tengok. Dengan sebab tu orang-orang yang nak buat kerja-kerja jenis masyarakat jenis nak kaji sesuatu, dia kena faham daripada awal lagi yang dia berasa lama tu sebenarnya sekejap saja. Sabarlah. Dia orang yang mampu, ada kelayakan, dia kena buat itu. Jangan buat benda lain, rugi. Jangan buat. Bukan semua orang Allah SWT bagi. Dia kena fikir begitu, baru akan ada dorongan yang kuat untuk buat kerja. Kalau tidak, penat. Buat kerja-kerja ni penat semuanya. Tetapi hasilnya, cuba kita tengok misalnya, kalau di tempat kita ni Syekh Marbawi saja. Syekh Marbawi, ketika orang tak tahu mana lagi, dia sudah buat kamus sudah. Arab Melayu, itulah yang dipakai segala alim ulama yang ada. Kemudian tengok hasil dia. Tapi dia susah lah sikit, dia susah lah. Bahrul Madhi dia buat Syarah Tirmizi, bukan main. Tapi hidup dia memang terhad lah. Banyak perkara tak boleh buat lah, tak seperti orang lain lah. Tentunya begitu, tentunya begitu. Tapi dia kena fikir. Itu satu segi. Sebidang yang lain pun sama juga sebenarnya, sama juga. Berdasarkan satu riwayat yang sahih, Nabi SAW bertahanuf atau bertahanuf di Gua Hira itu ada ketikanya sampai sebulan lamanya. Baginda SAW bersabda, "Jawartu bi Hira syahran." Aku pernah berada di Gua Hira untuk beribadat dan bertafakur selama sebulan. Selama sebulan. Menurut hadis sahih ini, selepas mendapat wahyu pertama, Nabi SAW masih lagi bertahanuf di Gua Hira, sehingga beliau mendapat pula seterusnya wahyu kedua, iaitu ya ayyuhal muddathir. Jadi ceritanya hadis ini, dalam hadis ni dia cerita, lepas tu dia keluar, dia dapat wahyu ini pula, menunjukkan selepas wahyu yang pertama dia pergi lagi. Dia pergi lagi. Kemudian Nabi SAW dalam masa itu dia berulang alik lah ke rumahnya. Apa sebab? Sebab Nabi SAW walaupun pada ketika itu banyak lagi ajaran-ajaran agama ni tidak sampai kepada dia, tetapi fitrah dia tu memang fitrah suci, manusia yang sempurna. Jadi atas dasar fitrah ni, fitrah Islam yang berada, Nabi SAW yang berada di dalam jiwa Rasulullah SAW sentiasa terserlah, meskipun sebelum baginda diangkat menjadi seorang Nabi. Sebagai seorang suami dan bapa, Nabi SAW tidak pernah lupa kepada tanggungjawabnya terhadap keluarga.
Jauh sekali daripada memutuskan hubungan dengan naluri kemanusiaan. Jauh sekali. Jadi fitrah tu dia ada. Sebab itulah, ingat kat anak, ingat kat isteri. Walaupun buat kerja besar, buat kerja penting, bagi kita pun kena ingat juga. Kena ingat juga. Jadi setengah-setengah orang kadang-kadang dia tak ingat dan lupa tu. Itu salah macam tu. Terutamanya setelah ajaran Islam ni siap, lengkap, lagilah memang ada panduan yang cukup lah. Berapa lama sepatutnya, dia semua ada panduan. Semua ada panduan. Pada masa ni pun Rasulullah SAW sudah jaga dah. Sudah jaga. Jangan pula sampai kita nak buat sesuatu tu sampai kita lupa hak dunia kita, tubuh kita. Jangan. Rasulullah SAW tidak ajar begitu. Sahabat-sahabat yang nak sembahyang sepanjang malam, dia marah. Yang tak mau kahwin, dia marah. Yang nak puasa tiap-tiap hari, dia marah. Dia kata, aku ni lebih takut kepada Allah, lebih kenal Allah. Tapi aku puasa ada juga aku tidak puasa. Aku sembahyang pun ada juga masa aku tidur. Dan aku berkahwin. Dia kata, ini ajaran yang benar. Jangan lupa, adalah macam Imam Nawawi, beberapa orang yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Al-Ulama'ul Uzzab, ulama-ulama yang bujang, tak kahwin, dia kumpul satu kitab. Ramai juga jadi satu kitab. Termasuklah Imam Nawawi, Zamakhsyari, Imam Ibn Taymiyah, itu semua tak kahwin. Maulana Ubaidullah Sindi, Said Qutub tak kahwin. Tak kahwin. Tapi kita kata dia tinggal sunnah Nabi, kita tak tahu hal dia. Sangka baiklah. Sangka baik saja. Nabi kata tak mau ikut cara dia, man raghiba an sunnati falaysa minni. Jangan kita kata begitu. Kesianlah kepada orang-orang macam ni. Dia ada hal dia. Jadi kita kena faham-faham. Kena faham-faham. Jangan kata dia tak ikut sunnah. Boleh jadi dia berasa yang dia buat itu lebih besar lagi. Maksud yang Rasulullah suruh kahwin itu pun nak dapat anak. Anak tu akan menyambung usaha kita. Anak tu, kebajikan yang dia buat dapat kepada kita. Dah kalau dia sepenuh masa tulis macam Imam Nawawi tu, kitab dia tu lebih daripada anak lagi dapat pahala. Maksudnya nak pahala. Ataupun dia sudah lazat, rasa nikmat, tak perlu daripada ni. Tapi hukum ini, cara ini bukan untuk semua. Kalau ada yang macam tu, mungkin dia ada hal-hal lain peribadi, masalah peribadi, kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi untuk umum, ikutlah Rasulullah SAW dan sahabat kebanyakan. Itu tentu lebih baik untuk kita. Lebih baik untuk kita. Inilah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tidak seperti agama lain kan. Kalau nak rapat dengan Allah, nak jadi muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah, tak boleh. Tak boleh. Dengan perempuan tak boleh. Yang perempuan tak boleh dengan lelaki, lelaki tak boleh perempuan. Lahirlah kumpulan orang panggil padri, sami dan sebagainya. Mereka ni tak kahwin tu, tak boleh kahwin. Jadi kalau kahwin tak ada harga dia, jatuh harga dia, nilai dia. Jadi masih lagi ada dunia. Kita Islam tidak begitu. Tidak begitu. Nabi SAW bahkan nak keluar semayang, dia sayang isteri dia dulu. Nak ceritanya dekat dah masa dengan dia nak semayang ni, dia masih lagi berhubungan dengan isterinya, cium. Dan dia tak ambil air semayang. Dalam hadis Abu Dawud ada sebut, dia pergi keluar. Itu menunjukkan betapa Rasulullah SAW rapat mesra dengan perempuan. Dan Rasulullah SAW nak mengingatkan kita supaya kita jangan lupa pada mereka. Biasanya orang lelaki lah yang ada kerja besar-besar, dia nak buat benda-benda besar-besar ni, lelaki. Tapi mana besar kamu dengan aku kerja? Sesoalannya dia nak kata begitu. Aku tak lupa kepada isteri, kepada anak. Jadi kamu pun kena begitulah juga. Jangan kamu ingat ni dekat nak sembahyang dah tak boleh dah. Jangan begitu. Tidak menghalang sedikit pun. Dia bersembahyang, isteri dia di sini sebelah dia. Dia sentuh isteri dia dekat sangat, tidak menghalang. Ini ajaran yang paling baik. Sebab apa? Tak putus hubungan kita dunia dan akhirat. Dua-duanya kita dapat. Dua-dua kita dapat. Apa ruginya? Apa ruginya? Tak ada kerugian apa-apa. Bahkan kita untung dunia akhirat. Bukannya sikit
Ya. Yang hadis sentuh Aisyah sentuh Rasulullah, tapi Rasulullah tak batal sembahyang tu, bolehkah kita pakai tak? Sebab mazhab Syafi'i kan kalau sentuh dengan isteri batal. Ya. Memang dipakai dah lah. Mazhab Hanafi pakai, mazhab Malik pakai, ramai lagi. Imam Bukhari sendiri, kitab yang kita pakai baca ni, dia pun pakai itu. Memang dia kata itulah dalilnya tidak batal air sembahyang sentuh lelaki dengan perempuan. Soal Syafi'i kata itu ijtihad dia, kita perlu hormat ijtihad dia. Dia kata sentuh tu sentuh berlapik. Sentuh berlapik tak batal. Kalau sentuh kulit tu batal. Tapi itu ijtihad dia. Orang lain kata mana dia nak tahu berlapik ke tidak berlapik. Takkanlah orang tidur tu tak sedar ni tak terselak mana-mana bahagian anggota dia. Sedangkan gelap Nabi sembahyang tu. Kalau lah batal, mesti dia jaga dia sembahyang tidak dekat, tidak mendedahkan diri dia kepada batal air sembahyang tu. Jadi lama dah sembahyang ni, tiba-tiba batal di akhirnya, kan rugi. Mestilah dia sudah tahu dah ini tak batal. Pendapat masing-masing lah. Yang cium tu, ya, lepas dia cium dia pergi sembahyang. sama lah, sama. Jadi takkan cium tu orang tutup pipi ni isteri. Kalau tu takkanlah. Kalau di luar tu mungkinlah dia pakai niqab tu, tak nampak pipi. Ni isteri dia kan, daripada rumah dia. Takkanlah kalau tutup pun sini saja, sini pipi ni tak ada yang orang tutup. Jadi kalau cium tak kena kulit. Kalau tadi kaki katalah dia berlapik dengan kain. Tapi kalau pipi macam mana? Soal kenapa Imam Syafi'i tak pakai itu, itu cerita panjang, kita kena belajar seterusnya lah. Kita akan jumpa lah, insyaAllah. Dia ada cara dia. Cara dia pun betul juga, mengikut kaedah juga. Kita kena hormat semua ni. Tapi adalah ni pegang dengan ini pegang dengan ini. Selagi pegang dengan sunnah Rasulullah SAW, kita tidak akan kecewa. Itu saja. Allah. Jadi itulah fitrah tadi. Nampaknya setakat itulah dulu nampaknya hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakallah khair kepada Maulana Nasri. Dan ada soalan? Kalau ada soalan, buka. Assalamualaikum Maulana. Berkaitan dengan hadis Aisyah tadi tentang Fatimah marah dengan Abu Bakar, ada kalau baca lagi yang bahagian bawah tu disebut setelah Ali merasakan kedudukannya sedikit kurang dipandang setelah kematian Fatimah, maka Ali pun memberikan bai'ah kepada Abu Bakar. Dia begini, sebenarnya orang perhati ni, munafik, orang-orang munafik, dia perhati dah. Dia nak, dia sudah ada perancangan mereka sedikit sebanyak, di mana dia nak pecah belahkan umat Islam ni, di mana ruang ataupun tempat yang boleh mereka sentuh. Salah satunya dengan menimbulkan sentimen terhadap Ali ni atas nama cinta kepada Sayyidina Ali. Salah satunya. Jadi di peringkat awal dahulu, memanglah masyarakat Islam yang lebih pada pandangan mereka, yang mereka tunduk Abu Bakar dan Umar. Ini memang dihormati sangat. Tiba-tiba Sayyidina Ali ni tidak bai'ah lagi. Sebenarnya sudah bai'ah. Tak benar orang yang mengatakan Sayyidina Ali itu 6 bulan baru dia bai'ah. Betul, ada dalam hadis, betul. Tapi itu bai'ah sebenarnya yang kedua. Bai'ah yang pertama, dia tidak di Saqifah Bani Sa'idah, tempat mula-mula sahabat bai'ah kepada Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Ali tak ada di situ. Sebab pada masa itu dia sibuk menguruskan jenazah Rasulullah SAW. Dia tak ada. Kalau semua nak tinggal, siapa nak urus jenazah Rasulullah? Tapi sahabat-sahabat sudah bai'ah kepada Abu Bakar. Di situ Sayyidina Ali memang tidak bai'ah. Hari yang kedua dipanggil bai'ah ammah, tersebut di dalam Sunan Baihaqi dan lain-lain. Sayyidina Ali bai'ah juga. Termasuk semua dikatakan, bahkan dalam Tarikhul Umam wal Rusul ataupun wal Muluk,
juga disebut semua bai'ah, tak ada yang tidak bai'ah, tak ada kecuali yang munafik disebut begitu. Artinya Sayyidina Ali juga bai'ah. Tapi setengah-setengah orang tu dia tak sedar, tak tahu, ataupun dia ambil kesempatan. Sebab Sayyidina Ali selepas itu dia sibuk, dia buat kerja. Ada ulama kata dia kumpul Quran lah, macam-macam kerja dia buat sendiri. Dia tak berjumpa dengan orang ramai. Jadi adalah yang cakap sana cakap sini. Dia kata Sayyidina Ali sebenarnya kurang senang dengan pelantikan Abu Bakar ni. Jadi di situlah setengah-setengah sahabat ni macam tak senang lah. Itulah yang dikatakan maksud hadis tadi. Dia tidak senang. Jadi kenapa berlaku macam ni? Sepatutnya tidak berlaku begini. Ramai lagi yang tidak tahu. Jadi ambil kesempatan mengatakan Sayyidina Ali ni kurang senang. Jadi yang 6 bulan selepas itu nak menghilangkan kekeliruan ini, fitnah ini, dia bai'ah lagi. Jadi hilanglah kekeliruan. Mana tak setuju, tak sukanya, dia sudah bai'ah ada sebelum tu, tapi ramai lagi yang tak tahu. Tapi dah bunyi ada ni kata susi-susi belakang ni, susi-susi belakang ni, dia bai'ah sekali lagi setelah 6 bulan. Bai'ah itu sebenarnya untuk mengunci mulut manusia pada masa itu. Jadi tak ada alasan. Tak ada alasan nak kata Sayyidina Ali tak suka. Macam mana dia tak suka? Dia selalu pergi sembahyang dia belakang Abu Bakar. Dia bukan sembahyang seorang macam kita. Sembahyang berjemaah di masjid. Sayyidina Ali Sayyidina Abu Bakar lancarkan peperangan di mana-mana, dia ikut. Bila dapat ghanimah, dia pun ambil. Kalau dia tak suka, dia mesti tak ikut. Dan dia ambil salah satunya hamba saya yang kemudian dapat anak Muhammad Ibn al-Hanafiyah tu, dia dapat daripada itulah perang semasa sama Sayyidina Abu Bakar lah. Dan Sayyidina Umar kenapa dia tidak suka? Dia bahkan bagi anak dia, Sayyidina Umar tu menantu dia kemudian. Jadi itulah bendanya. Jadi ini kesempatan yang diambil oleh orang-orang yang tak faham untuk mengelirukan fikiran kita dan menampakkan sahabat-sahabat ni berebut kuasa macam orang sekarang, macam dunia akhir zaman. Tidak begitu, silap tu. Wallahu a'lam. Masalah ni bila kita cerita hari-hari kita sebab Ali, why don't we just from now onwards tak payah cerita pasal bab tu lagi dah. Sebab kita ambil katakan apa yang dah ada. Jadi bila kita soalkan lagi pasal Ali macam ada benda unsur nak mengelirukan kita lagi. Jadi pada saya yang bab itu kita tapi senang kan, tak payah. tidak juga. Saya rasa tidak juga. Sebab benda ni masih tak jelas. Selagi tidak jelas, perlu kepada penjelasan. Mungkin macam tadi, ramai lagi yang tak tahu apa maksudnya. Jadi unsur Syiah yang memang itulah puncanya. Jadi oleh kerana bagi saya lah, oleh kerana Syiah ni sudah tersebar dan dia dengan hujah-hujah serang kita, perlu kita tahu benda-benda macam tadi untuk jawapan. Mungkin kepada setengah-setengah orang bila dia baca buku Syiah yang menyebutkan Sayyidina Ali tak puas hati gitu-gitu, dia pun timbul keraguan. Jadi kalau tidak ada jawapan, manusia ni dia semakin lama semakin besar. Jadi bahaya kepada dia. Jadi sekadar yang perlu baik, sekadar yang perlu. Saya pun nak berikan pendapat bahawa imam-imam yang bujang tadi dia juga boleh memuaskan nafsu dia kepada hamba. Betul kenapa pendapat? Betul. Tapi mereka tidak putus hubungan tu. Kalau kita tidak kahwin dan di zaman ada sistem hamba, memang kita boleh berhubung. Tidak atas nama isteri pun. Hamba dia dibenarkan dalam Quran sendiri, dibenarkan kita menggaulinya sebagai isteri. Tapi tidak nama isteri. Tidak nama isteri. Itu memang boleh. Masa dulu ada juga orang yang tidak kahwin, tetapi sebenarnya dia ada hubungan juga dengan perempuan. Tapi imam-imam tadi mungkinlah sebahagiannya begitu, tapi sebahagiannya tidak. Sebahagiannya tidak. Wallahualam. Satu lagi saya nak jawab yang Datuk itu. Itu kan tanya ada siapa kata hadis itu yang dipertikaikan berkenaan dengan apa ni? Khalifah. 12 imam tu, 12 khalifah tu ataupun 30 tahun selepas Nabi itu, selepas tu pemerintah yang zalim. Sebenarnya saya ada tulis dah selepas itu. Tak perhati. Hadis yang kedua tu yang menjadi masalah. Itulah hadisnya. Hadis itu pun dhaif.
Jadi yang orang sebut itu sebenarnya tak tepat. Itu tak boleh buat dalil juga. Saya sudah sebut dah di situ. Hari itu saya ingat hadis mana mungkin. Hadis itulah di situ. Kalau hadis itu tak boleh dijadikan hujah juga, sebab di dalam sanadnya ada Laith bin Abi Sulaim, seorang perawi yang dhaif, tak boleh pakai. Memang ada dalam kitab hadis, dalam Musnad Abi Ya'la dan lain-lain, tapi semuanya ada dia, tak boleh pakai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau melihat dengan kesibukan Maulana di Kelantan, mengajar masjid, hadis-hadis Sunnah Burau, Muslim dan lain, dan di Darul Khawsar, pada masa yang sama metodologi Maulana ni dalam mengajar memerlukan kajian. Lepas tu diterjemahkan dalam satu bentuk nota macam ni. Jadi sudah pasti dia menuntut satu masa yang begitu lama. Jadi kalau boleh kongsi bagaimana cara pengurusan masa Maulana ni dalam macam mana buat research tu? Adakah di Darul Khawsar atau di rumah? Waktu bila sampai bila? Dia yang pertamanya, saya rasa kita perlu tengok. Saya ni kecil, tak ada apa pun sebenarnya. Kalau tengok ulama-ulama dulu, dalam keadaan serba kurang, nak tulis pakai celup dawat ya. Bukan kita pakai type macam kita ni. Tapi berapa ratus sekarang dengan dia buat. Mana ada masa kita kata. Satunya masa, memang pengurusan masa penting. Yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang pertama sekali. Itu. Kalau pertolongan Allah ada, dalam keadaan serba kurang pun, lebih lagi pun boleh buat sebenarnya. Jadi saya buat kadar biasa saja, sekadar biasa. Masa ada ya buat. Cuma kadang-kadang ada juga ketika tak tidur, sepanjang malam tu tak tidur. Saya fikir begini, kalau orang lain buat-buat biasa saja pun dia boleh tak tidur. Tengok pula tak tidur. Ada tak tidur. Kenapa kita buat benda yang baik ni? Bukan selalu. Bila kita penat, kita akan jadi tidur dengan sendirinya. Saya kira cara biasa saja. Cara biasa. Cuma sambil-sambil kita benda ni sudah lama sebenarnya, kita sudah biasa. Jadi kita sudah tahu dah di mana tempatnya nak rujuk, di mana. Cuma ini masa kumpul saja. Masa kumpul saja. Jadi memanglah perlu. Kita tak bolehlah seperti orang lain. Itu memanglah. Sebab itu saya minta maaf dengan keluarga-keluarga kalau tak pergi apa-apa, harap maklum lah. Jadi mereka maklum, tak apa, selesai. Tapi ada ketika-ketika kita pergi, bukan tak pergi langsung, bukan tak pergi. Pergi, cumanya itulah niat itu, niat. InsyaAllah minta tolong dengan Allah SWT. Dia bagilah sikit sebanyak. Tapi salah satu pada ustaz yang ada tu, Imam Syafi'i tersebut, akal, Iyalah, pintaran, kepandaian yang pertama tu ustaz. Kalau tak ada tu susah juga. iyalah, betul juga. Itu pun betul juga. Mengikut sebab-sebab zahir, betul lah. Jadi cara belajar tu cara pintar. Maksud benda tu dapat dipendekkan. Ya. Bagi seseorang yang tidak mempunyai akal yang panjang, maka susah untuk dia Betul. memilihkan sesuatu benda yang Memang. Ya. Lebih kurang begitulah. Okay, ada soalan lagi? Yang mana satunya? Yang depan. Waalaikumsalam. Saya Jamal, saya bertanya. Saya ni tak pandai mengaji Quran. Jadi saya Pandai mengaji Quran? Tak pandai. Ya. Ya. Saya sekarang ni kan dipermudahkan. Ada bacaan dalam edisi lah. Tapi mengikut dia punya tu ada panjang pendek akadnya kan. Jadi alhamdulillah ada yang saya hafal dan kemudian ada beberapa ayat yang disampaikan kepada saya, dan semua ayat ni daripada Al-Quran yang diletakkan dalam Al-Quran. Kemudian saya nak tanyalah, kalau macam tu saya ni macam mana? Saya tak, sebab benda tu hafal dan kemudian betul ke cara? Soalan sebenarnya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tulisan tu ke? Tulisan, tak ada tulisan Arab? Bukan, maksudnya benda-benda tu
sampaikan tapi bukan daripada guru. Boleh belajar tak guru kan? Itu maksudnya Quran. Belajar tak guru Quran. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Mesti kena berguru. Mesti kena musyafahah. Itulah. Yang akhir. Tentang Syiah, Ustaz. Ya. Apa pendirian kita tentang Syiah di Malaysia ni? Adakah kita nak pendirian ulama-ulama dulu kafir terus kepada mereka ni, atau pendirian kita lah untuk Syiah di Malaysia? Harap Maulana Ringkas ceritanya, saya ada tulis dalam buku. dalam tu baca, insya-Allah berjumpa lah. Baca dah. Jadi ringkas ceritanya begini, kita pakai macam Kristian, macam Kristian, dia salah. Jangan kita kata kalau begitu kesianlah berapa juta orang Kristian tu masuk neraka ataupun sesat. Tak boleh, kita kira ajaran itu. Ajaran itu. Jadi Syiah ni pun dia memang rosak. Syiah Imam 12 ini rosak akidahnya. Tak boleh lagi kita kata Islam. Kalau kita kata Islam jadi keliru. Mana Islam, mana syirik, mana yang tidak Islam. Yang tidak Islam pun boleh kita kata Islam juga. Jadi yang jelasnya begitulah. Tak boleh. Kena jelas. Baru orang beringat. Kalau tidak dia anggap ini mazhab saja, macam mazhab Malik, Hanafi. Tidak begitu kedudukannya. Ini termasuk dalam firqah. Itulah secara ringkas. Wallahu a'lam. Satu Ustaz. Ya. Saya pernah dengar Ustaz mengatakan bahawa akhirnya kesemua manusia masuk syurga. Betul Ustaz? Akhirnya kesemua manusia, walaupun kami last kali. Ada pendapat. Ada pendapat. Tetapi jumhur ulama tidak begitu. Allah. Pendapat siapa Ustaz? Saya pening Ustaz. Tanya saya pun tak tahu nak jawab. Ramai juga. Antaranya Ibnul Qayyim. Antaranya Ibnul Qayyim. Kalau di kalangan orang Sufi, Ibnu Arabi berpendapat begitu. Ibnul Qayyim, di kalangan orang Sunnah, Ibnul Qayyim. Dan gurunya Ibnu Taimiyah juga. Ramai lagi yang lain. Tapi tidak majoriti. Tidak jemput. Itu kita ambil tak ambil tu tak ada kena dengan kita Ustaz ya. Termasuk kalau yang kemudian ni yang lapis baru, Syekhul Azhar dahulu, Syekh Mahmud Shaltut, cuba tengok dalam kitab dia Al-Islam Aqidah wa Syariah, dia kata begitu. Itulah ringkas. Alhamdulillah. Untuk pengumuman, Maulana Nasir ada kelas terbaru dia semalam baru start di Shah Alam di Hotel Laman Seri di Seksyen 13. Dan benda ni berulang setiap 2 minggu. Maknanya next 11 hari bulan, InsyaAllah dia akan Maulana akan buat kuliah Sunan Tirmizi di Shah Alam, dan kemudian hari Ahad di Masjid Al-Qutubi. Dan next kelas kita di Qutubi 11 hari bulan. 12 hari bulan, sorry. 11 hari bulan di Shah Alam malam pukul 9 ke? Ya, Pukul 9 malam. Atau di Qutubi pada hari Ahad. Dan lepas ni pukul 2.30 habiskan. Kita sudahi dengan kuliah kita dengan tasbih kifarah dan selawat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.